Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Wan, Allah mesti selamat. Wan dari mana tadi? Saya dari rumah. Dari rumah. Daripada rumah. Jadi terus datang ke sesi lah. Oh, maknanya Wan dari rumah, Ya. terus datang ke sesi lah. Lepas tu Allah mesti selamat. Wan naik apa tadi datang ke sini? Okey, saya datang ke sini menaiki kereta. Oh, naik kereta lah. Okey. Kereta Wan sendirilah. Kereta tumpang. Kita umpah. Oh, tumpah member. Oh, faham. Jadi Allah mesti selamat Muhammad. Apa aktiviti Wan hari ni? Okey, macam aktiviti saya pada hari ini macam biasa lah kan, bangun awal pagi. Tapi hari ni saya bangun terlewat sikit. Saya bangkit hari ni dah pukul 7 suku. 7 suku? Ya, walaupun semalam saya tidur awal. Ah. Saya tidur semalam pukul 12, setengah pukul 1 je lah. Itu lambat juga tu. Tapi langkahnya terbangkit lambat sebab masa semalam semalam saya tak kunci jam. Oh, tak kunci jam. Saya tak kunci jam tu yang menyebabkan saya terbangun lewat sikit lah. Jadi 7 suku, lepas 7 suku tu saya terus bangkit. Saya terus tunaikan solat subuh lah kan, sebab dah terlewat sedikit kan. Jadi macam biasa solat subuh semua. Lepas tu hari ni, lepas tu saya mandi awal pada ni kan, mandi awal. Lepas tu hari ni saya keluar pergi sarapan. Oh, wah, pergi sarapan eh. Macam sesi lepas tak pergi sarapan kan? Baru buat kerja sampai tengok movie. Lepas subuh saya tidur balik kan. Okay, macam kali ni saya bangkit awal juga tapi lambat juga kan. Sebab tu dah tidur awal macam tak kurang mengantuk kan. Jadi saya pergi sarapan awal lah. Saya pergi sarapan dekat area sini sajalah, di Sandan ni kan. Tadi saya kena kat kedai mamak lah kan. Kedai mamak sini lah. Sini lah kena lah juga 2 keping roti. 2 keping roti. 2 keping roti canai dan 1 gelas teh tarik. 1 gelas teh tarik. Sebab bagi saya, kalau bagi saya teh tarik, kalau saya minum teh tarik macam bagi melegakan. Betul. Bagi energi lah kan. Betul. Jadi lepas sarapan saya balik pula. Lepas tu datang ke sesi lah dengan member kereta kan. Mana kita dengan member lah. Mana member hantar lah. Ya. Oh, Saya malas nak naik motor sendiri. Sebab saya dah keluar pergi sarapan kan. Saya nak keluar balik. Saya malas pula naik motor kan. Jadi saya member saya hantar. Faham. Oh, maknanya member rumah lah yang hantarkan. Jadi Wan ada kata yang mana aktiviti Wan hari ni adalah Wan tidur awal, kira Wan tu awal 12.30 atau ke 1 macam tu. Dan Wan terbangun lambat sebab tak kunci jam. Dan terbangun 7.30, 7 suku. Jadi Allah SWT Muhammad. Tapi Wan hari ni sarapan. Hari ni sarapan. Dan sarapan dan Wan pun dah tenaga lah kan. Jadi dari segi emosi Wan macam mana? Stabil, okey. Okey, dari segi emosi saya pada hari ni stabil lah kan. Walaupun pagi tadi agak meremasingkan, maksudnya bangun terkejut kan. Bila tengok jam dah 7 suku kan. Tak kejut dah lewat dah 9 suku semua kan. Jadi waktu tu tapi alhamdulillah lah kan. Sekarang ni okey lah. normal lah, stabil lah macam biasa lah kan. Maksudnya tak alami apa-apa sebarang tekanan dan sebagainya lah. Faham. Jadi maknanya Wan kata emosi Wan stabil lah. Ya. Wan tak Allah SWT Muhammad. Yang mana Wan tak, walaupun lambat tapi alhamdulillah normal lah. Okey. Jadi dari itu saya nak peringatkan balik daripada macam sebenarnya sesi lepas, yang mana segala apa yang dibincangkan dalam sesi ini atau dikongsikan dalam sesi ini hanya sampai di sini saja. Tapi jika benda itu keluar, dengar di luar, bolehlah melapor kepada penyedia saya ni, Puan Shima. Lepas tu Allah SWT Muhammad dalam kawasan ini juga mempunyai persetujuan dari segi limitasi kerahsiaan, yang mana jika membahayakan Wan dan juga membahayakan Kimi, bolehlah saya laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab lah, kepada polis dan sebagainya dan penyedia saya sendiri. Dan kalau perkara ini perlu bawa ke mahkamah, maka perkara ini akan membawa ke mahkamah lah untuk rujukan selanjutnya. Dan masa diperuntukkan dalam sesi ini 40 minit hingga sejam, mengikut situasi yang ingin dikongsikan oleh Wan sendiri. Dan macam saya katakan, peranan kaunselor ada dalam meluah atau berkongsi segala apa yang ingin dikongsikan, dan sebagai itu klien saya sebagai kaunselor adalah mendengar
mendengar kan, dan cuba membantu apa yang perlu, dan cuba menolong apa yang ingin isu yang berbangkit daripada Wan kan. Jadi itu sajalah dari segi pertuturan. Jadi saya nak recap balik pada sesi lepas, yang mana pada sesi pertama kita perkenalan, untuk lebih mendekat lah, dan saya pun mengenalkan diri dan Wan pun mengenalkan panjang tentang latar belakang Wan, yang mana Wan nama Khairil Izwan bin Muhammad Azman. Muhammad Khairil Izwan bin Muhammad Azman. Wan berumur lebih 3 tahun. Wan mempunyai 3 orang adik-beradik, dan Wan anak sulung, dan perbezaan antara Wan dengan adik-beradik yang lain jauh kan. Berumur Wan sekarang 23, adik Wan berumur 17 tahun, dan tahun ini adalah SPM untuk dia kan, SPM, dan Allah SWT, dan lagi seorang adik Wan berumur 9 tahun, dan semua adalah lelaki. Dan Allah SWT, Wan dari data pendidikan Wan pula, Wan Allah SWT ini Wan tinggal di Parit Bunta, dulu Wan di Penang, Pulau Penang, di Allah SWT di Palabatas, bukan Palabatas, dekat Sungai Wang Bakap. Sungai Bakap tu area dia dekat pulau ke tak? Dia Sungai Bakap ni dia area seberang Perai Selatan. Oh, seberang Perai Selatan. Sebab dia kalau belah seberang ni dia terbagi pada 3. Seberang Perai Selatan, seberang Perai Tengah, seberang Perai Utara. Oh, saya tahu. Macam cik kata, saya kata Palabatas tu dia seberang Perai Utara. Utara. Sebab tu dia kata bagi apa Penang ni saya tak berapa edit sangat dengan sana, sebab yelah kadang-kadang dia pergi kan. Jadi Wan ada kata Wan duduk di seberang Perai Selatan kan, dekat Sungai Bakap, dan lalu waktu 5 tahun juga Wan pindah, 6 tahun Wan pindah ke Parit Bunta kan, Parit Bunta. Jadi Allah SWT Muhammad, latar belakang pendidikan Wan 5 tahun di sekolah agama, kan 5 tahun pun dah di macam prasekolah, macam sekolah tadika agama kan. Dan waktu 6 tahun Wan bersekolah di tadika di apa panggil apa, sungai tanah, bukan sungai tanah, tanah kebun, tanah kebun sampai darjah 6 di sekolah tanah kebun, jalan kebun itu Kelang. Ni tanah kebun kan, tanah kebun. Sebab tu saya macam keliru dia tu. Sebab saya orang sana kan. Lepas tu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 Wan bersekolah di sekolah menengah agama Al-Hidayah. Dan di tingkatan 6 sekolah menengah biasalah di Parit Bunta jugalah. Al-Hidayah pun di Parit Bunta kan. Tapi masuk STPM pun di Parit Bunta, dan mengambil jurusan Sains Sosial, dan mengambil 4 subjek, iaitu sejarah, bahasa Melayu kan, bahasa Melayu, pengajian am, dan lagi satu adalah perniagaan. Lebih kurang macam perdagangan dulu. Waktu saya perdagangan dan diubah kepada perniagaan. Selepas saya dengar dia berubah kepada perniagaan. Jadi dari itulah latar belakang pendidikan. Dari segi latar belakang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari segi latar belakang mak ayah dan keluarga, mak ayah masih bekerja lagi kan. Dan mak ayah juga adalah kedua-duanya adalah orang Parit Bunta kan. Ayah bekerja sebagai surveyor, ini mencek atau apa panggil mana, Allah SWT tengok pada kontena tu kan, sama ada lepas ataupun tidak lah. Dan sebelum ni panggil apa, mak ayah Wan bekerja di Pulau Pinang, di Port Penang kan, apa yang Port Penang, yang mana di sana dalam kerja surveyor jugalah kan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayah Wan kerja kat sana, lalu bila pindah pun pindah sekali ke Parit Bunta lah, kerja sebagai surveyor. Dan mak Wan adalah seorang operator kilang kan. Dan ialah macam saya kata tadi, still bekerja sehingga sekarang lah kan. Dan hobi Wan adalah bermain bola sepak kan, dan perkara ini dari sejak kecil lagi kan. Minta maaf, sendawa angin. Allahumma salli ala Muhammad, Wan bersuka main bola sepak kan. Wan Allahumma salli ala Muhammad,
Wan dari kecil minat benda ni kan. Dari kecil Wan minat benda ni sampai sekarang kan, betul. Dan Wan juga minat ada satu liga luar iaitu bernama Liga Inggeris kan, Arsenal. Dan Wan kata Wan suka pemain bola sepak ni banyak faktor. Yang pertama adalah dari segi apa yang saya dengar pada sesi yang lepas, Wan suka berkomuniti yang ramai kan, bermain walaupun tak kenal boleh jadi akrab, betul kan. Pernah jumpa dia ni, lebih kurang gitu kan. Sebab dia macam mengeratkan hubungan silaturahim lah antara ahli-ahli kan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah dekat dengan ahli-ahli kan, macam seronok kan. Dan ini membawa di Wan ada Wan pun pernah main, tengok kawan main, buat skill-skill masing-masing dan gaya-gaya masing-masing kan. Wan pun kadang main sekali kan dengan orang kawan, dengan orang luar dan sebagainya. Dan cita-cita Wan adalah Wan ingin menjadi seorang guru konselor dan juga pegawai psikologi, yang mana itu adalah impian Wan dari sejak dulu lagi. Dan 3 faktor yang Wan kata sebelum sesi yang lepas, yang saya ingat adalah dari segi ibu bapa Wan, daripada guru Wan sendiri dan juga rakan-rakan Wan lah, yang memberikan sokongan kepada Wan untuk meneruskan dan membantu Allahumma salli ala Wan di sektor orang lah, maksudnya membantu orang lain lah untuk meriliskan masalah dia atau sebagainya lah, untuk atau berkongsi dengan Wan semua. Okey, jadi itulah sedikit tentang latar belakang Wan kan. Dan alhamdulillah, jadi ada pada sesi lepas juga saya ada dengar matlamat Wan datang ke sesi ni adalah berkongsi tentang waktu Wan bekerja dulu kan. Nak berkongsi tentang waktu kerja yang mana Wan dimarah macam itulah kan. Wan dimarah dan sebagainya kan. Boleh saya nak tahu sejak bila Wan bekerja? Okey, baik. Saya sebenarnya bekerja pada semester yang lepas. Semester lepas, sen 4 lah, sen 4 ni. Ya, betul. Satu semester yang lepas, saya sebenarnya bekerja ada masa saya ada 2 kerja. 2 kerja. Tapi okay, cerita waktu yang first dulu lah. Okey, yang first ni saya bekerja sebagai seorang sebagai storekeeper. Storekeeper di sebuah kilang yang bernama Scope. Kilang Scope ni dia membuat barang-barangan elektronik, macam kipas, tapi macam barang elektronik, tapi dia punya medium utama kilang tu macam buat kipas angin saja. Ya, betul. Kipas dinding ke kipas macam mana? Dia macam buat kipas macam berdiri tu. Dia punya dia kecil tu. Dia itu je. Dia sebenarnya ada juga barang jual barang lain kan, macam barang macam dapur gas semua tu lah. Tapi dapur gas. Tapi main utama dia adalah kipas lah. Ya, betul. Jadi sebab tu saya bekerja kat situ. Saya bekerja selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Sebab dalam tempoh kita cuti tu kan 3 bulan kan. Okey, sebab tu dalam tempoh sebulan saya bekerja kat kilang tu. Sebab tu dalam minggu yang pertama, bagi saya permulaan dia bagi okey. Sebab first time masuk kan, kita rasa excited bila dapat bekerja. Sebab kita bekerja pun sebab kita nak cari pendapat duit sendiri lah, untuk masing-masing kan, untuk pesaing akan datang lah kan. Jadi lama-kelamaan dalam tempoh 1 bulan tu, saya macam alami berbagai masalah lah, dari segi macam cabaran, halangan untuk bekerja tu. Contohnya macam sebab tu saya bekerja kat situ, saya macam nak berkenalan lah dengan orang-orang baru kan. Kita faham bila kerja kat kilang ni dia ramai orang kan, komuniti yang ramai. Betul. Jadi setiap kali saya macam nak berkenalan, dia pun kebanyakannya yang pergi situ pun banyak yang tua-tua lah. Lepas tu ada juga Jawa Kasih kan. Jadi saya macam saya tanya dengan untuk kenalan dengan orang yang lama di situ kan. Dia pun macam endah tak endah. Maksudnya dia pun macam buat tak, maksudnya bila saya tanya Assalamualaikum, macam cerita khabar, Assalamualaikum, macam kenalan kan. Dia kata dia pun senyap, kata hantu budak lagi. Kata kamu hantu budak lagi. Dia pernah kata ada macam kami ni yang tua ni, kata duduk sana yang di Jawa Kasih. Kata dia sudah, maksudnya waktu tu macam time rehat lah. Macam time rehat dia macam menghalau saya untuk bersama-sama dengan mereka lah kan,
bersama dengan komuniti lah kan. Ha. Tapi dia pun macam enggan dengan diri saya. Dia pun macam nak asingkan saya supaya rapat dengan warga asing kan. Oh. Jadi waktu tu saya macam tersentuh lah kan, macam sedikit kecewa lah. Saya tak buat apa-apa sebab macam bayi-bayi saya pun ada juga 2-3 orang. Macam mereka ni pun macam saya juga baru masuk. Mereka pun macam Benda yang sama benda je. yang sama juga berlaku pada saya. Maksudnya kena halau macam tu. Dia pun macam faham. mereka ni macam orang lama ni macam tak suka kerja baru. Tambah-tambah macam masih dalam maksudnya muda lagi kan. Maksudnya ada bawah pada 25 dan ke atas kan. Dia pun macam mungkin dia kata kita macam dalam kawan. Itulah yang fikiran saya waktu tu. Jadi saya ingat rakan saya lagi 2-3 orang tu pergilah makan dengan meja dengan orang asing kan. Bagi saya walaupun makan orang asing dia pun lebih menerima daripada orang kita sendiri. Faham? Ya. Jadi yang mana yalah Wan kata orang panggil orang kita sendiri. Ya. Wan kerja di kilang skop kan. Ya. Kilang skop yang buat barang elektronik, yang ni lebih pada kipas dan Wan kata juga ada buat barang dapur kan. Tapi nak kata macam ni dari segi komuniti kan, Wan bekerja yang dia orang macam tak orang kilang lama, orang OL lah bagi kan, orang lama dalam kilang tu macam tak terima Wan dengan orang-orang lain, budak baru ni. Dan dia macam menghalau kan. Dan Wan ada katakan dari segi penerimaan, Ya betul. kan, dari segi penerimaan Wan rasa macam kecewa lah kan, rasa tersentak kan, sebab tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tua tersebut kan. Walaupun memang dia orang lama tapi tak perlulah kan, macam menghalau kan. Maksudnya menerima. Dan bila Wan nak makan sekali dengan diorang menghalau kan. Kau budak macam dia istilah kata tadi, Wan kata kau budak baru kan, pergi makan dengan warga asing. Macam dia hina macam- sangat ke kita macam tu kan. Macam nak memperendahkan diri kita. Padahal kita datang nak bekerja je kan. Betul. Niat saya nak cari untuk diri saya sendiri, bukan tak kisahlah kan. Tapi bila dalam kilang kita kenalah macam meditasi kan, supaya dapat agak macam tak bosan orang kata kan. Tak bosan. Lagi satu pun ya, dan macam orang kata kan, dalam kilang komuniti yang ramai kan, komuniti yang terlalu ramai di dalam kilang kan, kita pun nak bergaul lah kan. Tapi penerimaan pergaulan kita tu tak diterima dari Wan. Dan saat tu Wan kerja pun nak makan pun dihalau kan. Dan Wan pun makan dengan warga asing. Bila warga asing dia lagi menerima. Betul. Kan? Aku macam tak kisah. Dia macam orang kata kan, dia tak kisah sebab yelah dia ada kawan baru. Kan? Dia pun seronok lah kan. Tapi orang-orang lama ni nak kata apa, tak boleh terima kan. Mungkin dia terlalu lama dan biasalah kadang dalam satu sektor ni bila dia ada pangkat ke, bila dia panggil apa kan, ada anak-anak buah kan. Nak buah, lepas tu supervisor ke sebagainya, kadang dia tinggi sikit je bawah supervisor kan, macam membantu kan, pun dah rasa bangga. Dan lebih kurang macam tu lah yang orang kata kan. Dia nak cuba tanya, dia berpangkat ke apa orang lama? Dia macam berpakat lah, sebab orang lama tu waktu saya macam nak bertegur dengan dia tu ada 5-6 orang. Sebab okey lah, tu dari segi macam nak makan kan. Sebab tu saya macam waktu pertama kerja pun kan, waktu kerja macam yalah kan, kilang kan macam ada tugas masing-masing kan. Macam saya macam kena bahagian macam nak bagi pembungkusan. Jadi ada setengah 2-3 orang lama tu ada sekali dengan saya. Jadi waktu tu dia pun ni jenis macam buat kerja macam curi tulang lah. Disebabkan bila ada kerja baru mesti dia nak macam dia kata kerja baru lah, buat lahan dia pun nak curi tulang kan. Macam tu. Jadi waktu tu saya macam dia macam marah lah kan. Rasa macam sedikit macam nak marah dia balik lah kan. Tapi nak marah pun macam tak boleh kan, sebab dia pun tua lagi kan. Kita orang baru pula. Betul. Waktu tu saya macam tanya lembut lah kan. Macam saya kata abang, malah tolong sekali, takkan saya seorang je nak buat kan. Sebab benda pembungkusan ni bukan yang senang. Sebab nak jaga kualiti barang, takkan kalau salah bungkus takut rosak pula kan. Nanti reject. Kalau reject confirm kena marah dengan supervisor semua kan. Jadi saya macam tegur secara lembut lah kan. Sedang masa dia kasar, dia rasa takut delay kan. Saya tanya, betul je tak payah kacau aku, tak payah kacau kami tiga. Sebab kami ni orang lama, satu orang baru buat kerja dia macam dia pula jadi ngurus. Jadi saya terdiam lah kan. Dia kata kami memang akan buat orang baru macam ni. Dia kata itu.
Oh, faham. Mana kilang yang Wan kerja tu, Allah masih Sayyidina Muhammad, dia menurture lah. Ya. Dia torture mental tu. Betul. Kan? Dia jadi macam, kau orang lama, orang baru, orang baru. Bukan nak membesarkan komuniti, sedangkan Melayu dengan Melayu. Kan? Tapi tak penerimaan orang Melayu. Dia macam menganggap kita ini adalah, kalau bahasa kasar dia, balaci lah. Balaci kan. Ya, bukan, apa panggil apa? Yelah, kita dia kata, Wan pun ada minta tolong kan, tapi dia macam tak payah kacau. Dia siapa? Dia mengurus apa kan? Tapi patutnya dia okey, sama-sama lah tolong kan. Tapi dia macam orang kata lebih pada mencuri tulang. Dan dia kalau lama tu kan, Allah sini ada. Kita orang kan. Yang lama tu kan, Allah Sayyidina Muhammad. Lama tu berapa lama dia? Berpuluh tahun ke kat situ ke berapa tahun? Beberapa tahun je. Belas tahun lah, orang lama lah memanglah. Tapi perlulah dia ada rasa hormat kan. Rasa hormat dengan Wan semua. Jadi apa yang dalam dia lah, dia menurture Wan kan, dalam tu macam torture mental Wan. Apa lagi yang dia buat dekat Wan dengan kawan-kawan Wan yang lain yang dah baru? Okey, ada satu pada hari ni kan, sebab tu saya macam tak tahu tu tentang bahagian cerita saya sendiri tu. Pada satu hari tu orang tak apa, saya dah macam buat mistake. Bukan saya buat mistake, orang lama tu buat mistake. Lepas tu waktu tu pula supervisor turun, masih dia pantau setiap orang ikut sektor kan. Waktu tu ada seorang yang ahli lama tu, dia buat kesilapan masa dia macam macam merosakkan sedikit lah barang ni lah dalam skop tu. Betul. Jadi bila waktu technician waktu supervisor tu sampai dekat kawasan sektor sektor saya dengan rakan dua segelintir orang lama tu kan, dia ternampak yang barang pembungkusan tu ada satu reject. Jadi supervisor tanya dalam sektor tu kan, dia tanya dengan orang lama tu kan, tanya siapa yang pergi reject ni kan. Tiba-tiba yang salah seorang daripada tu tuduh yang buat tu, yang bagi rosak barang kan, dia tuduh saya. Dia tuduh Wan. Masih dia tuduh saya merosakkan benda tu. Jadi waktu tu tindakan Wan apa Wan buat? Waktu tu dari segi macam perasaan saya macam terdiam lah, masa tu bingung-bingung. Macam diri saya lah dipersalahkan. Jadi masa tu supervisor macam macam marah lah. Kamu ni, sebab saya orang baru kan, kamu ni berhenti kerja ke tak reti buat kerja? Macam tu. Lepas tu saya macam balas balik lah. Saya sebenarnya saya buat kerja encik tuan, tapi yang bagi reject barang ni bukan saya. Yang tegur, yang bagi tu yang buat. Lepas tu dia macam supervisor tu macam terdiam sekejap. Lepas tu dia balik, betul ke kamu buat? Dia tanya balik orang lama tu, betul ke buat? Bukan. Dia tak buat. Jadi betul tu macam dari segi saya lihat personality supervisor tu, dia lebih ke arah kepada yang orang lama. Yelah, betul lah. Selalunya macam tu. Kadang-kadang orang lama ni mengipas orang atas. Sebab saya ada pengalaman lebih kurang macam Wan kan. Yang mana supervisor ni panggil lebih percaya orang lama lah. Orang baru kan. Orang baru ni kau tak ada knowledge umpama dia. Kau ni banyak buat mistake kan. Kena maki, kena tu. Itu biasa, tak salah tiba datang kena marah kan. Dan saya pernah kerja kontrak, saya tak tahu apa-apa. Saya baru 3 hari kerja, lebih kurang macam Wan kan. Wan kerja tak lama, macam sebulan. Saya baru 3 hari. Datang bos dia tiba marah saya. Apa ni buat macam ni? Saya baru masuk kot. Tapi saya tak apalah kan. Tak apalah. Mungkin inilah pengalaman dia kan. Tapi macam Wan tadi sampai dia tuduh menuduh. Bukan satu benda yang baik lah kan. Dan bila Wan bila dah jadi macam tu kan, Wan dah kena tuduh dengan dia. Dan Wan dah jumpa Wan, dia marah Wan. Dia jumpa orang lama tu, dia pun tanya, tapi dia tak mengaku. Dan dia kata still Wan yang buat. Jadi apa tindakan Wan lepas dia dah buat macam tu, apa tindakan Wan lagi? Waktu tu saya macam sedikit berkeras lah kan. Tiba-tiba saya macam, masih juga saya nak meninggikan suara sangat. Saya kata dekat supervisor tu, tuan, saya betul tuan, saya walaupun saya orang baru,
saya takkan buat benda-benda ni sebab saya akan jaga saya punya kata apa, Kita punya prestasi. betul, walaupun kerja baru kan, saya faham takkan saya nak rosakkan barang tanpa sebab. Lepas tu bila saya kata tu macam meja kita, lepas tu yang akan yang orang lama tu macam dia macam mencelah. Dia kata dia tak hatiku, dah buat tu mengaku je lah kan. Jadi waktu tu tiba-tiba supervisor kita lepas tu dia macam terlebih percaya kan, macam kita macam percaya orang lama kata betul dia tak apa macam-macam, dan tiba-tiba dia macam menjatuhkan hukuman biasa tu. Maksudnya dia terus direct. Dia, waktu dia terdiam tu dia terus jatuhkan hukuman. Maksudnya dia tak dia maksudnya Tak discuss apa-apa lah. maksudnya tu dah dia menjebelahi orang lama. Lepas tu bila waktu saya kena hukuman tu dia berikan hukuman saya potongan gaji. Sebab dia akan bagi tahu pihak atasan kan, dia potong gaji saya dalam 100 kot. Gaji Wan waktu tu bila? Berapa? Ke 11,500. 100 sekolah kan. Dia mengenakan saya hukuman potong 100 dalam mengenakan gaji basic lah kan. Jadi dari waktu tu saya masih macam saya kata lah, saya kata tak adil ni sebab bukan saya buat, kami macam ada bertingkah kan. Tapi dari segi pendirian supervisor tu tetap dengan orang lama. Sebab orang lama yang lagi 2 orang tu backup dengan backup. So ni Wan seorang-seorang waktu. Ya, sebab betul. Dia pun saling membackup, jadi trusted tu lebih pada orang lama. Jadi itu yang menyebabkan supervisor tu lebih trusted dengan orang lama, sebab saya tak ada macam backup. Sebab orang lain tak nampak, saksi tak ada yang nampak saya punya buat kan. Orang yang buat tu hanya orang lama dengan saya waktu tu dalam tempat berpupusan tu. Jadi tak ada saksi lah menyatakan saya ni tak bersalah. Jadi waktu tu saya macam sedikit tak ada, itu menyebabkan saya macam dah nak tahu hati dah macam kurang untuk bekerja. Kurang rasa macam malas ni dah. Environment kat sini memang toksik gila lah kan. Betul. Jadi bila dah dia waktu dia menunding jari dekat Wan tu, dia memang depan-depan lah. Yang waktu dia kata dia tuduh Wan tu, yang kejap supervisor jumpa Wan, kejap supervisor jumpa dia. Waktu tu dia tunding jari depan Wan ke macam mana? Dia tunding jari depan saya. Macam sebagai tu dia kata, dia ni lah yang buat macam tu lah istilah dia. Macam tu lah yang Wan kena tu. Ya, betul. Dan benda tu ialah Wan kata torture mental kan. Dia tak nak mengaku juga apa yang dia buat. Dan waktu tu Wan berseorangan, berlawan dengan 3 orang. Memang selalunya lagipun dia lagi orang lama, supervisor memilih dia kan. Dan bila saat apa yang terjadi dengan Wan tu waktu tu, kenapa tindakan Wan lagi yang maksudnya macam aku nak berhenti lah macam ni kan, nak keluar ke macam mana Wan buat? Okey, kalau bukan nanti lepas dah kena macam apa, dah kena terkena, maksudnya dah terkena hukuman itu macam tu kan, kena potong gaji semua, waktu kena tuduh tanpa sebab kan. Jadi waktu tu memang niat saya memang nak berhenti lah pada tempat tu kan. Sebab yalah kan bila dah kena macam ni sebenarnya kalau itu tu lah memang akan rasa sakit hati kan. Betul. Tanpa sebab dah lah macam saya ni macam kerja baru kan. Kerja baru nak cari pengalaman kerja, sebab nak dikatakan macam sebelum-sebelum ni macam sebenarnya memang saya tak pernah merasa pengalaman kerja di kilang. Sebab macam okey lah, macam sebelum ni saya macam pengalaman macam kerja kedai runcit, kedai jasa beli semua tu lah kan. Jadi bila saya dah ada saya dah tukar arah ni sebab saya nak merasa suasana kerja kilang pula kan. Nak merasa angin baru lah kan. Betul. Jadi bila dah masuk di situ pula jadi lain pula. Maksudnya environment tu tak baik lah. Tak baik. Dengan rakan kerja yang jenis perangai macam tu kan. Sepatutnya orang lama kenalah didik kan, baik kan. Maksudnya beri guide macam mana kan. Ni mereka pula yang ni apa? Torture macam dia bos kan. Macam tu. Maknanya betul apa lagi Pak? Tak ada. Tak. Yang mana Wan kata yalah Wan ambil tindakan untuk keluar lah kan. Dan keluar daripada maaf lah. Maksudnya okey, maaf tak apa. Sebab tu saya nak berhenti tu saya cubalah maksudnya bertahan dulu. Tapi kalau nak bertahan tukar ke sektor lain. Mungkin sektor pembuatan ke ataupun sebagainya lah kan. Betul. Jadi Wan ada kata yalah Wan nak keluar, dalam hati saya nak keluar, tapi Wan bertahan. Wan bertahan untuk sementara waktu kan. Sebab tak sesuai dengan environment Wan, yang mana yalah patutnya Wan kata orang baru kan. Orang baru yang patutnya
jadikan contoh Ya. pada orang lama, patutnya dijadikan contoh untuk orang baru. Ya. Tapi orang lama ni menjadikan orang baru ni sebagai macam kita ni bawah dia. Maksudnya kita ni macam dia bos, kita ni pekerja. Tak adil lah dalam segi tu kan. Macam tak fair lah. Jadi dia sehingga Wan rasa macam environment Wan yang toxic kan, tak selesa lah untuk Wan. Dan saya nak tanya, bila dah kan dah jadi macam tu sampai tolak gaji kan, Wan pun nak rasa tadi saya dengar Wan nak bertahan, betul? Bila Wan nak bertahan kan, dia bagi tak macam Wan kata tadi, Wan nak pindah ke department lain kan, department lain, dan dia bagi tak ke department lain? Okey, saya tanya lah dari HR kan, tapi HR tak benarkan. Maksudnya kamu dah jawab sebagai jawatan di departure tu situ saja. Maksudnya kamu tak boleh nak berubah ke tempat lain. Maksudnya tak boleh berubah ke sektor-sektor lain lah kan. Jadi kamu terpaksa jugalah hadap juga dekat masih bekerja juga di kawasan situ. Jadi macam saya kata saya bertahan kan, tapi disebabkan perkara tu tak apalah, kata apa, waktu tu macam saya macam anggap benda tu macam ujian. Tak apalah, mungkin saya dapat bertahan lagi kot kan, walaupun kena benda macam tu kan. Tapi waktu tu pun niat saya pun dah fikir mungkin setakat saya rasa mungkin saya tahan selama sebulan je kot. Mungkin 2 bulan yang akan datang lagi saya mungkin cari kerja lain lah. Faham. Jadi yang mana Wan ada kata Wan pergi ke HR, tapi HR tak bagi kan, HR tak bagi, atau Wan kata pergi nak cuba pergi department lain. Tapi HR tak pergi ke merujuk kepada orang lama tu, sebab human resource ni adalah macam membantu juga kan. Tapi dia tak pergi ke tengok pada orang lama. Inilah, saya sebenarnya ada jugalah bagi tahu kan tentang sebab-sebab saya kena macam ni kan. Tapi Syah kata dia macam bagi nasihat bagi saya. Dia kata Dia bagi apa dia? Dia macam bagi macam nasihat pula. Nasihat. Dia kata kat saya, tak apa, benda ni yang saya faham awak sebagai pekerja baru, saya faham awak kena macam ni kan. Tapi dah kena macam ni sebab ni dah teruk sangat kan. Bagi saya walaupun dia kata itu, saya tetap tak ada menerima juga. Sebab dia kata walaupun awak kerja baru, tapi awak sudah, walaupun pada awal-awal ni awak dah kena maki, maksudnya kena hukuman semula, itu kena tuduh semua tanpa sebab kan. Jadi awak kena anggap sebagai satu ujian. Waktu tu saya macam lagi baru hati ni. Yalah. Dia boleh kata ujian je, sedangkan Wan ditorture, Wan dituduh. Saya begitulah sebab dengan sebab peranan bekerja lama tu kan, yang membedah saya kan. Tapi HR pun macam tak membantu lah. Tak macam tak membantu juga yang saya kan. Tak apalah, nanti memang takat ni lah kot, takat ni lah juga. Takat ni lah. Dalam masa sebulan tu nak tanya Wan kan, dalam masa sebulan Wan kerja tu, tiap hari kan Wan kena torture macam tu? At the same time lah, maksudnya dalam seminggu tu sekali dua. Dia datang, memang orang lama tu dia target Wan je ke ada kawan-kawan lain enggak yang kena? Ada juga dua orang lagi kena. 2 orang lagi kena. Tapi itu bagian dia, tapi macam bagian dia juga ada juga yang perangai genetiknya macam lebih kurang? Lebih kurang juga. Mungkin environment kilang tu memang macam tu. Dan kalau dilayankan and Wan seperti orang asing, apatah lagi orang asing. Pak saya pernah tengok ada satu kilang kan, sebab saya buat penerangan diri, saya tengok satu kilang, saya pun macam Wan juga kan, kerja dalam kilang. Orang asing dipukul kan, dibantai, disepak je tengah buat kat mesin tu kan. Mesin, orang panggil mesin jig tu kan, bahaya sebenarnya kan. Sini je tak tahu kena jet orang asing tu. Macam kita sesama manusia, jagalah sama kan. Walaupun seteruk mana pun dia, yelah tegur lah, tapi kasar cara macam tu kan. Memanglah apa panggil attitude masing-masing lain kan. Tapi itulah macam Wan kata tadi, dia menganggap macam Wan ni orang bukan orang Malaysia kan. Apa yang saya tengok kan, orang baru, orang lama. Dan Wan kata kawan-kawan Wan pun sama kan. Kawan-kawan Wan pun sama kena macam Wan. Dan Allah Rasulullah Muhammad, yalah, ni dari segi pandangan saya lah kan, dia macam tak boleh menerima orang baru. Dia nak orang lama je kan. Sedangkan mungkin ada orang baru masuk sama macam Wan juga, mungkin dia tak tahan kan.
Wan pun dah minta kat HR, HR pun tak membantu Wan. Jadi bila HR tak membantu Wan, apa tindakan Wan? Dia Wan fikir bila lagi nak terus keluar ke macam mana? Okey, kalau itu saya memang akan terus keluar lah. Tapi Bukan dalam masa terdekat yang ya, betul sebab waktu tu sebab niat saya memang nak cukupkan sebulan dulu. Sebab saya nak dapatkan gaji saya dulu. Kan, walaupun gaji memotong 100 tu kan. Jadi saya dapat gaji saya dulu kan. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti selepas sebulan lah kan. Sebab kalau saya berhenti awal rugilah kan, tak dapat kan. gaji. Mai pagi macam situ kerja macam saya kerja kilang tu dia normal shift. Maksudnya bagi masuk petang pagi, balik lah. petang balik lah kan. Jadi takkan saya nak menyia-siakan waktu saya selama ni pada pagi sampai ke petang. Tak ada hasil kan. Betul. Tapi tak apalah kan. Saya kuatkan diri lah waktu tu. Terus kat dalam kerja walaupun terpaksa hadap dengan 3 orang lama kan. Jadi macam waktu rehat senggang pun saya pergi berjumpa dengan saya sembang kosong dengan warga asing. Sebab warga asing lebih menerima kan. Memahami kita. Memahami, lebih mudah untuk berbual kan, bertanya asal mana kan. Kita faham. Waktu saya belajar warga asing tu ada yang dari Pakistan, ada dari Bangla, ada yang dari Vietnam, betul lah kan. Lebih mudah bergaul walaupun kadang-kadang dari segi bahasa Melayu pun tu ada salah-salah tak pernah faham kan. Ada punya language dia tak apa-apa. Ya, betul. Lebih mudah berinteraksi dan saya harap juga waktu itu kalau saya dapat bekerja dengan warga asing pun jadilah sebab lebih mudah faham kan. Kalau bekerja dengan orang bangsa kita sendiri tapi dia nak menindas. Ya, menindas. Bawa ada pangkat sikit kan. Jenis kipas bos. Itu bahaya tu sebenarnya. Bila nak kata Allah Rasulullah Muhammad, bila jenis yang suka kipas bos dia rasa macam ralat untuk kita. Selalu kena kat kita. Lagi kita orang baru kan. Dan dan Wan kata kan dalam tu 3 orang kawan-kawan Wan lain pun kena kan. Wan still kerja dengan diorang lagi lah. Waktu sebulan tu still kan Wan kata 2-3 kali juga Wan kena. Dan Wan buat kerja tu still kena lagi tak kadang-kadang? Macam kena lagi sekali ke, kena tuduh lagi ke, ada tak? Kadang lepas, tapi yang segi tuduh tu lepas dah kena jaga tuduh tu tak berlaku dah lah. Sebab mereka takut mungkin mereka pula yang kena kan. Sebab mungkin dia tak percaya dah kan. Yalah kan, kalau kita dapat kesilapan takkan kita dapat benda yang berulang kan. Jadi mungkin kalau lepas tu mereka tak buat dah jadi situ. Masih kira ni waktu tu macam dia pun buat hati-hati lah. Tapi dia pun masih jugalah macam cuci tulang kan. Kadang mesin kat depan, dia pun kat belakang tengah isap rokok semua tu. Dari segi curi tulang tu kan. Tapi waktu tu saya diam lah kan. Sebab saya fikir nanti cukup sebelah saya berhenti. Faham. Maknanya Wan ada kata dia lepas jadi tuduh-menuduh tu kan, fitnah Wan tu kan, dia still tak buat lah, tak jagalah produk kan. Tapi yang tak seronoknya bila yelah Allah SWT Muhammad dia pergi ke belakang isap rokok, curi tulang. Kesian lah dekat Wan. Yang mana tak maaf, dia banyak kali sendawa buat cakap dia. Dia yang mana still Wan bekerja lah. Still Wan bekerja tapi diorang pun still mencuri tulang kan. Jadi dalam bekerja tu memang Wan bekerja dengan diorang ke ada warga asing ke lain-lain kawan-kawan Wan? Tempat saya bekerja tu dari sektor tempat saya sendiri department saya tak ada. Maksudnya ada 4 orang tu. Maksudnya 4 orang lah. Saya 3 orang apa dan saya seorang. Maksudnya warga asing tu tak ada kat tempat saya. Jadi setiap kali dekat lah dapat. Mana susah juga tu. Kata 3 orang. Memang orang macam tu Wan seorang. Yang bila Wan masuk tempat tu dia nak Wan seorang je buat kerja. Tapi tak apa panggil supervisor tak pelik ke? Sebab yelah barang mesti ada target nak restock kan. Tak supervisor tak datang ke? Supervisor pun saya tengok pun dah macam ala-bala. Dia macam buat tak kisah buat edan-edan gitu ya. Sebab supervisor pun bukan jalan lingkungan muda juga. Lingkungan dalam saya lihat macam 50-40 hari lah. Orang otai lah dalam tu lah. Mana yelah Wan kata memang Wan bekerja dengan 4 orang tu. 4 orang, 3 orang tu patutlah dia tuduh pun tuduh Wan kan. Waktu yang barang kena reject tu kan, yang dituduh Wan tu, barang apa yang di reject tu? Barang yang di reject tu kipas angin lah. Kipas angin yang rendah ni kan.
Oh yang atas rantai tu. Atas rantai Yang kecil tu ya, kan. betul. Ah. Lepas tu barang tu terjatuh daripada mesin. Jadi ada alami sedikit kerosakan lah dia punya cover tu dengan bilah. Patah. Tu dengan dia punya tapak yang tempat tekan nombor letak pelajar angin tu kan. Itu pun dia punya button tu dah Cabut. Itulah kerosakan yang waktu tu yang berlaku. Oh. Terjatuh daripada mesin. Dia ada Yang- mesin yang gerak. Oh. Oh, maknanya mesin yang gerak tu jatuh dari situ. Dia macam sebab tu saya terlampau dia tertepis lah barang tu. Oh, dia yang tertepis. Ha. Lepas tu dia tak nak mengaku. Dan tu Wan nampak apa yang dia buat. Ya, saya nampak. Tapi dia kan tak ada saksi yang nampak kita pula yang ni kan. Kak cuma nak tanya, tak ada CCTV ke dekat situ? Ada, tapi saya tak tahulah sama ada pihak pengurusan atasan cek pun tak kan. Sebab saya pun dah pertahankan diri waktu sekitar tadi pertahankan diri. Saya tak buat semua kan. Tapi tak tahu sebab waktu perkara tu berlaku terus macam biasa tak ada apa-apa tindakan yang kena yang 3 orang tu. Oh, seorang tu lah. Patutnya sebab saya, setahu saya lah kan, macam saya kata saya pun pernah kerja kilang. Saya tengok setiap department kan CCTV bersepah. Betul. Dia akan tuju ke mesin. Sama ada mesin tu elok ke kan. Kadang-kadang mesin pun kadang-kadang breakdown kan. Sebab pernah saya tengok dia breakdown sebab sabotage. Dan line sheet dia apa panggil apa macam patut dia boleh scan. Dia line sheet scan tu tak boleh detect. Apa panggil produk jadi stop lah. Dan produk stop pun merugikan banyak juga kan. Tapi macam Wan kata tadi, dia tak ada apa-apa tindakan. Ya, tak ada apa tindakan. Just macam habis itu habis tu ya. Tak ada apa-apa yang Tak ada apa-apa. Dan yang kena denda Wan sampai kena tolak gaji kan. Dan Wan juga ada sok-sok kan. Ada sok-sok, tolak sok-sok tinggal berapa je kan. Betul tak? betul. Macam dia lah tak menguntungkan. Dan Wan pun fikir bertahan lah untuk sebulan lah kan. Untuk bertahan untuk sebulan. Jadi bila Wan nak bertahan untuk sebulan tu, macam-macam Wan kena, betul? Betul. Kan, macam-macam Wan kena. Dan Wan ada tak cuba berkongsi perkara ni dengan kawan-kawan ke, dengan mak ayah ke, macam mana? Okey, saya jadi perkara tu saya tak kongsi lah kepada ibu saya kan. Sebab kalau saya kongsi dengan ibu bapa saya mungkin apa agak payah lah sebab yalah kan niat sendiri nak bekerja tapi bila kita berkongsi dengan ibu bapa mungkin dia kata tu sebab alasan sebab tu macam kata apa macam Lemah. kata kan tak boleh nak adapt tapi saya just kongsi dengan rakan lah dengan rakan-rakan yang lain kata kalau nak kerja kilang tu hati-hati sikit tau sebab saya tengok orang lama ada jenis pelanggan toksik macam Oh, maknanya sebelum Wan masuk ada yang beritahu dululah. Sebelum masuk. Sebelum masuk kilang tu ada orang yang beritahu yang dalam kilang tu memang toksik. ada juga macam yang pelanggan toksik. Oh, faham. Jadi ada yang ni selepas ke sebelum? Yang dia beritahu dalam kilang tu ada toksik ke Wan cerita kat orang? Saya cerita kat orang. Oh Allah, saya ingat kawan Wan bagi tahu. Saya kata tadi kan, masa lepas tu saya cerita lah kalau saya cerita kat rakan-rakan kan sebab ada setengah rakan waktu tu ada yang tak bekerja. So dia kata ada yang nak masuk kilang. Masuk kilang yang saya kerja sekarang tu lah, kata sebab kilang tu dia shift normal kan. Lepas tu ramai nak jadi tu. Jadi macam bagi pesan dekat mereka kata jangan kalau boleh jangan macam itu lah kan. Kita cari kerja kilang yang lain lah kan. Maksud itu kalau dapat jumpa pula dengan orang lama yang jenis yang tak erti yang Dia hormat orang lain. Dia nak hormat orang lain tu sakit. Kalau dapat masuk masa sebulan jangan dapat tahan. Jadi macam kita tahulah dalam peribahasa yang tua disayangi, yang muda dihormati. Kita balik. Terbalik Yang tua dihormati, yang muda disayangi Dan minta maaf saya terbalik. Biasalah. Saya pun dah lupa. Jadi macam Wan pun berpesan-pesan kepada kawan-kawan kawan Wan yang mana berhati-hatilah. Kalau lagi pun diorang kawan-kawan Wan pun nak masuk ke dalam sektor perkilangan itu juga kan, tapi Wan kata berhati-hatilah sebab orang di dalam kilang tu ramai yang toksik kan. Suasana toksik. Bukan nak kata department Wan je, department orang lain kawan-kawan Wan pun bagi tahu benda yang sama. Ada orang lama dalam kilang tu toksik kan. Cuma macam tak membantu. Patutnya orang lama ni lah yang perlu membantu kan. Bagi guide kat kita, tapi bagi guide kat Wan, tapi dia tak membantu Wan, lagi dia menocor Wan dan mentalkan fikiran Wan. Dan tu Wan jelah pastilah stres kan sebab kena tuduh semua kan. Tapi
keputusan Wan dari segi tu apa yang Wan buat lepas dah kena torture kan, Wan buat HR dan semua kan. Wan kata cukup sebulan. Lepas sebulan tu Wan macam mana? Stay ke Wan keluar? Oh, lepas bulan tu saya terus keluar. Maksudnya saya resign terus lah kan. Macam saya kata tadi lah, cukup yang sebulan dapat je gaji, saya terus resign. Oh, terus resign. Lepas saya plan lepas saya mungkin selepas tu saya plan untuk cari kerja yang lain lah. Lain lah. Jadi waktu tu lepas saya dapat apa yang senang, saya terus resign lah, saya terus berhenti lah kan. Kalau boleh saya tak, kalau boleh banding saya tak marah kerja kilang macam ni. Saya boleh, kalau saya kata saya akan cari kerja kilang yang lain. Faham. Maknanya Allah Rasulullah Muhammad Puan ada bagi tahu yang mana yalah, dah cukup sebulan, dah kena macam-macam, dah diuji macam-macam kan. Lepas tu Wan ambil keputusan cukup sebulan dapat gaji, resign kan. Dan benda tu Wan pun buat kan. Ya, betul. Wan pun buat. Dan macam mana bila Wan dah resign semua kan, macam mana perasaan Wan? Okey, dari segi ataupun dari segi perasaan waktu tu orang tak apa, memang rasa lega Lah. gembira sangat-sangat kan. Walaupun ada alami pelbagai ujian, potongan gaji kan. Tapi lepas dah resign pada kilang tu, memang dari segi emosi saya dah rasa stabil. Maksudnya setiap kali, contohlah kalau sebelum ni, kalau setiap kali nak masuk kerja kan, tambah-tambah sebelum ni masuk macam awal semangat lah. Tapi dalam tu kena hantam macam tu, kadang nak pergi kerja waktu pagi tu pun rasa berat. Rasa berat lah. Betul. Lepas ni saya keluar tu, dari segi emosi saya pun stabil balik kan. Artinya setiap kali saya tak alami apa tekanan lepas tu kan. Hilang lah rasa beban semua segala benda. Terhapus lah. Ya, betul. Yang mana Wan kata Memang niat saya waktu tu memang nak cari kerja lain lah yang lebih better pada situ. faham. Jadi Wan menceritakan bahawa setelah sebulan Wan dapat gaji, Wan resign, Wan perasaan Wan terlalu lega, happy, gembira dan Wan tak nak datang lagi ke kilang tu disebabkan itulah faktor yang Wan kena tuduh kan. Yang waktu sampai Wan stres, dituduh sampai HR pun tak membantu kan. Supervisor melebih kepada orang lama dan yang betul sebenarnya adalah Wan. Tapi itulah Wan pun ambil inisiatif untuk keluar lah. Dan macam mana bila Wan dah keluar, macam mana di tempat baru? Okey, di tempat baru saya tempat baru tu saya bekerja di kedai makan lah. Kedai makan. Dia dah sebab di kedai makan ni alhamdulillah dah baiklah, maksudnya si pekerja yang ada kat situ yang lama maksudnya dia menerima. Maksudnya mereka ni pula suka berhibur kan. Maksudnya dia ni tak macam orang dah kilang tu lah. Kilang tu jenis orang lama pun tapi jenis tak orang kan. Betul saya kerja tu dia pun macam friendly lah kan. Maksudnya suka berhibur. Jadi waktu saya berada di tempat baru tu waktu tempat baru tu saya bekerja sebagai seorang bancuh air lah kan. Bancuh air. Walaupun tugas saya macam bancuh air kan. Sebelum ni macam bancuh air macam tak apa sangat kan. Tapi bila dalam tu alhamdulillah lah kan. Kadang ada juga buat mistake kan. Macam silap bancuh air. Tapi orang lama kat situ dia tak macam lepas menekan. Dia kata tak apa, buat lain kan. Air tu nanti minum ke ataupun ada orang lain ke bagi pula kan. Di situ saya dapat lah perbezaan. Dan memberi keselesaan yang panggil apa, dia kadang macam dalam kedai makan ni, dia kadang kerja dia menganggap macam keluarga dia. Betul tak? Betul. Macam tu lah juga Wan kan. Yang beriman Wan macam orang kata Wan buat mistake, tapi still dia kata tak apa, nanti Wan pun duduk dalam bahagian buat air kan. Kalau kita silap buat air, orang kata apa ni, bos kata kan, tinggal je dulu, nanti kalau ada orang lain bagilah, kalau tak ada orang lain minum lah. Bagus lah macam tu. Dan dia membantu dari segi environment pekerjaan dalam diri Wan lah. Wan bekerja pun dah semakin baik lah. Itulah yang diceritakan dari Wan kan, yang mana Wan ceritakan dari segi kilang Wan semualah yang membuat Wan tak selesa dengan kilang skop tu kan. Dan kilang skop tu di balik Buntar jugalah. Ya, memang di balik Buntar. Di balik Buntar juga, mana Wan dekat-dekat dengan saya pilih kilang tu pun disebabkan dekat lah kan. Sebab tak jauh tu yang saya pilih kilang tu. Sebab saya cuba sebelum ni saya cuba minta kilang lain, tapi kilang lain tak dapat tak kan. terima lah. Bila interview tak kena bagi kan. Jadi kilang satu yang bagi.
kilang tu yang panggil sebab dia memerlukan orang lah. Jadi bila Wan dah masuk kedai makan tu sampai 2 bulan lah Wan kat situ. 2 bulan. Yalah, nampak sangat masa selesa lah. Okay. Jadi dekat sini nak yang mana Wan ceritakan, saya nak merumuskan balik yang mana Wan cerita Allah Masya Sayyidina Muhammad, Wan masuk ke dalam satu sektor kilang. Ini kilang skop yang membuat kipas lah. Dan Wan, yalah, waktu tu terbatas saya lepas saya 4 cuti 3 bulan, Wan masuk ke sektor kilang tu. Dan bila dah masuk skop dalam sektor kilang tu, yang ini kilang skop yang buat kipas, Wan macam biasa, awal-awal macam biasa kan. Pada ada satu hari tu Wan cuba nak makan dengan orang, dan dia kata, kau budak baru, pergi sana kan, makan dengan warga asing. Nampak penerimaan dia dalam komuniti yang toksik lah. Wan rasa macam tak selesa. Wan yelah, siap dituduh lagi Wan yang Wan buat kipas tu jadi rosak. Benda tu dah di packing kan, dan dijatuhkan di atas machine, jatuhkan. Lepas tu dia tak nak mengaku, dia tuduh Wan. Dan dari 3 orang tu, ya, Wan dengan bertiga tu, tiga-tiga tu sapu isyada, Wan seorang dan dituduh. Dan supervisor lebih kepada apa ni lah, orang lama tu lah kan. Dan Wan rasa macam tertekan lah kan. Dan Wan fikir, aku kerja sini, kerja dekat kilang skop ni selama sebulan je lah kan. Lepas tu tak sesuai dengan environment. Dan Wan kata bukan itu saja, dari segi kawan-kawan Wan pun lebih kurang. Penerimaan orang pun lebih kurang. Orang lama, orang Melayu kita sendiri ya macam nak menjatuhkan orang Melayu sendiri. Sedangkan Allah SWT Muhammad, sedangkan kita Melayu sepatutnya sama-sama bangkit. Tapi dengan orang agak asing lagi baik, Wan kata. Lagi baik untuk menyerahkan. Tapi Wan kata cukup sebulan, Wan dapat gaji, Wan resign. Itu yang terbaik untuk diri Wan. Dan Wan setelah resign, Wan rasa betul-betul perasaan Wan tenang, gembira, seronok dan sebagainya lah. Jadi bila Allah SWT Muhammad, bila Wan dah settle semua ni, Wan dah resign semua, Wan masuk kepada Allah SWT pergi bekerja di kedai makan selama 2 bulan. Dan Wan kata Wan bekerja di bahagian buat air. Buat air. Dan buat air, Wan kata kadang-kadang buat mistake kan. Buat mistake. Allah SWT Muhammad kadang-kadang buat mistake. Tapi Alhamdulillah penerimaan bos kat kedai tu kata, tak apa, biar dulu. Nanti kalau ada orang nak minum air ni, bagi je kan. Tapi kalau tak ada, Wan je minum. Nampak tak penerimaan diorang. Dan diorang pun suka berhibur, Wan kata kan. Dan itu sajalah yang Wan ceritakan. Dan Wan ada apa-apa lagi nak cerita ke? Itu je. Itu saja. Okay. Jadi saya dah buat merumuskan. Jadi boleh tak saya nak tunda sesi ni pada akan datang? Ya, baik. Boleh, tak ada masalah. Walaupun dah cerita semua. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi boleh saya tunda ni. Sebelum saya tunda sesi ni, saya nak mengingatkan balik, dalam sesi ni mempunyai atas kerasaan apa yang dikongsikan dalam ni hanya sampai di sini saja. Tapi kalau terkeluar, bolehlah melaporkan pada pihak ni lah. Saya punya penyanyi iaitu Puan Syima. Dan dalam sesi konseling ini mempunyai limitasi kerahsiaan, yang mana jika membahayakan Wan dan juga saya, bolehlah kita lapor kepada pihak yang bertanggungjawab lah, yakni pihak ketiga dan juga penyanyi saya. Dan kalau perkara ini perlu bawa ke mahkamah, bolehlah bawa ke mahkamah. Dan itu sajalah yang nak saya ingatkan balik. Dan kalau saya tunda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.